Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita jumpa lagi dengan nota yang teacher buat dan video. Okey, kita start bab tingkatan 5 iaitu dengan bab 2. Okey, data lanjutan. Okey, teacher pernah royak dulu. Teacher akan sambung tingkatan 5 dengan bab 2 sebab bab 2 ni adalah sambungan daripada pekalan data yang awak belajar masa tingkatan 4. Okey, di dalam bab 2 ni kita akan belajar bahasa pertanyaan berstruktur iaitu SQL. Dekat sinilah awak akan guna PHP. Sorry, bukan PHP. MySQL. Okey, bahasa MySQL. Okey. Sekarang ni kita flashback balik. Benda ni pun ada dalam buku teks awak. Awak boleh tengok. Melakar ERD bagi permasalahan yang diberi. Okey, apa dia ERD? ERD merupakan teknik grafik untuk memodelkan data. Okey, ni teacher ulang balik ya. Model yang dihasilkan adalah pada tahap konsep dan tidak terikat pada mana-mana sistem pengurusan pekalan data. Okey, maknanya dia ni secara umum. Okey. ERD mewakili persekitaran dalam struktur entiti, hubungan entiti dan atribut bagi entiti. Okey. ERD ni stand for Entity Relationship Diagram. Okey, boleh? Okey, ni teacher ulang semula. Entiti diwakilkan dengan simbol rectangle. Okey, segi 4 tak sama panjang gitu kan. Okey, dia adalah jenis orang, tempat, objek, peristiwa. Okey, mempunyai sesuatu data untuk disimpan, biasanya dilabel dengan kata nama. Ni lah ni kata nama kan. Okey. Biasanya teacher ajar nama entiti ni buat dengan huruf besar. Okey. Kemudian apabila ada entiti, kena ada kata kerja ataupun hubungan. Okey, hubungan. Hubungan ni untuk kita gabungkan dua entiti. Okey, ada satu entiti, lepas tu ada satu lagi entiti. Kita gabungkan. Okey, macam ni. Ni entiti pertama, ni entiti kedua. Okey, hubungan ni dia guna kata kerja. Okey, kemudian kita ada atribut. Atribut ni adalah ciri-ciri bagi entiti. Kalau murid, dia ada ID murid. Dia ada tingkatan. Dia ada nama. Okey, ini ulang semula ya. Okey, kita tengok. Entiti pula. Ni benda barulah. Entiti, kita ada entiti kuat. Entiti lemah. Entiti kuat ni, macam kita belajar sebelum ni. Guru mengajar kelas. Okey, dua-dua tu entiti kuat. Dan ada juga entiti lemah. Kewujudan entiti lemah ni bersandar kepada entiti kuat. Okey. Kalau kita tengok yang biasa ni, okey, ni adalah entiti kuat. Murid mendaftar kursus. Kursus ni dia berdiri sendiri dia. Kursus ni dia memang ada point kursus. Murid pun ada point. Murid. Okey. Kalau ada entiti lemah, okey, dia ada hubungan lemah. Dia ada entiti lemah. Okey, ni simbol bagi entiti lemah. Ada dua simbol. Jadi guru menjalankan tugas. Okey, tugas ni dia entiti lemah. Tugas ni lahir daripada guru. Dia kena buat kerja apa. Kalau tak ada entiti guru, tak ada entiti tugas. Dan apabila nak hubungkan antara guru dan tugas, dia kena pakai hubungan lemah. Okey, boleh ya? Jadi pening sikit lah. Cuma awak kena tahu
apa dia entiti kuat, apa dia entiti lemah. Okey. Kemudian atribut pula. Kalau sebelum ni kita tahu atribut ni ialah kita tahu. Betul. Ciri-ciri bagi entiti. Tapi bila naik 3/5 ni kita ada 5 atribut yang kamu kena tahu. Atribut mudah, atribut nilai gandaan, atribut terbitan, atribut kunci, atribut komposit. Okey, ni atribut mudah lah. Okey, atribut mudah ni macam yang kita jumpa sama-sama. Okey, dia ciri-ciri bagi entiti. Dia tidak boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian. Dia mudah, dia ada satu saja. Okey, contohnya nama, nombor kad pengenalan. Okey. Okey, yang kedua adalah atribut nilai gandaan. Atribut nilai gandaan ni dia macam atribut mudah tapi dia ada satu lagi. Dia double, garisan dia tu double. Okey, maknanya contohnya tugasan ataupun kemahiran. Biasanya kemahiran ni contohnya cikgu ni dia mahir mengajar matematik, dia mahir mengajar IT, dia mahir mengajar sains. Maknanya dia ada banyak, ada ganda banyak kat dalam dia. Okey. Yang ketiga adalah atribut terbitan. Atribut terbitan ni adalah atribut yang lahir daripada atribut asal. Okey, ia berasaskan atribut lain. Okey, contohnya upah. Upah ni asal daripada mana? Daripada gaji kan? Daripada gaji. Okey, bila gaji, dia pecah pula. Upah, okey, katakanlah gaji sebulan. Okey, terbitannya satu hari berapa allowance dia dapat? Hari pertama. Hari kedua. Upah hari ketiga. Upah hari keempat. Itu kita panggil atribut terbitan. Dia lahir daripada atribut gaji. Contoh. Okey. Ni gaji ni contoh. Okey. Okey, yang keempat adalah atribut kunci. Ni awak dah biasa guna. Okey, atribut kunci. Atribut kunci adalah bersifat unik yang membezakan antara rekod dalam bekalan data. Biasanya ID pelajar, ID guru, ID kelas. Okey. Dan yang terakhir adalah atribut komposit. Atribut komposit ni atribut yang boleh dipecahkan kepada beberapa bahagian. Okey, contohnya kita ada alamat. Okey, atribut ni nama alamat. Memang kita tahu alamat ni dia ada banyak pecahan. Dia ada postcode. Dia ada bandar. Dia ada jalan. Kalau rumah teacher pula ada taman satu lagi. Taman. Okey. Jadi awak kena tahu ni kelima-lima jenis atribut dan juga bentuk dia. Bentuk grafik dia macam mana. Okey. Okey. Seterusnya kita pergi kepada kekardinalan. Tahu tak kekardinalan? Okey, kita tengok semula. Kekardinalan, okey, contoh. Satu murid boleh mendaftar banyak kursus. Ingat lagi, kita ada 1 ke 1. 1 ke banyak. Dan kita ada banyak ke banyak. Okey, ni kekardinalan yang kita belajar tahun lepas. Okey. Tahun ni kita belajar lagi kekardinalan tetapi dengan sedikit detail, teliti lagi, iaitu kekardinalan minimum dan kekardinalan maksimum. Minimum ni paling kurang lah, paling kurang kena apa? Kalau maksimum ni paling banyak. Okey? Okey, kita tengok minimum. Minimum data suatu entiti, okey, berkait dengan entiti lain. Okey, kita nak tahu kekardinalan ni dia kena ada 2 entiti, betul? Dia kena ada satu entiti sini, satu entiti sini. Baru ada kekardinalan. Okey. Kekardinalan tak boleh wujud kalau ada satu entiti saja. Okey, dia kena ada 2 entiti. Maka
Minimum data suatu entiti berkait dengan entiti satu lagi. Okey, contoh. Guru mengajar sekurang-kurangnya satu mata pelajaran. Maka, kekardinalan minimum ialah 1. Kerana seorang guru mesti ajar sekurang-kurangnya satu mata pelajaran. Minimum dia 1. Tak ada guru yang tak akan mengajar. Boleh? Itu minimum. Minimum dengan maksimum ni berdasarkan kepada ayat yang berdasarkan kepada soalan yang akan diajukan. Okey. Okey, maksimum pula. Dia sama je macam minimum. Okey. Dia kena 2 entiti. Okey, contoh. Satu mata pelajaran boleh diajar oleh seorang guru atau lebih. Seorang guru boleh maksimum mengajar lebih daripada satu mata pelajaran. Maka kekardinalan maksimum adalah banyak. Maka guru tu boleh mengajar banyak mata pelajaran. Bukan kata satu. Okey, dia boleh mengajar banyak, maka kekardinalan kat situ adalah maksimum. Maksimum dia adalah banyak. Okey. Alright, mari kita tengok. Ini adalah simbol yang kita kena belajar. Awak guna simbol ni masa buat projek. Ingat. Okey. Yang pertama sekali mandatory 1. Nampak ni simbol dia. Minimum dan maksimum adalah 1. 1, 1. Okey. Yang kedua, mandatory banyak. Minimum data adalah 1. Ni 1. Ni minimum. Maksimum data adalah banyak. Ni maksimum dia. Boleh? Okey. Yang ketiga, optional 1. Apa dia optional 1? Minimum data adalah kosong. Ni minimum, kosong. Maksimum dia 1. Nampak? Okey. Kalau optional banyak, optional ni maksudnya dia minimum dia kosong. Ni kosong. Maksimum dia banyak. Okey. 1, 2, 3, 4. 1, 1 banyak. 0, 1, kosong banyak. Ingat Okey. Sekarang kita tengok. Ini kita panggil, yang sebelah sini kita panggil kekardinalan maksimum. Yang dekat depan ni kita panggil kekardinalan minimum. Depan ni minimum, belakang ni maksimum. Hubungan. Maknanya satu guru mengajar satu mata pelajaran. Okey. Banyak guru boleh mengajar banyak mata pelajaran. Okey. Ulang pula. Satu mata pelajaran diajar oleh satu guru. Banyak mata pelajaran diajar oleh banyak guru. Boleh? Okey. Sekarang kita tengok contoh. Cara nak guna. Okey, kita tengok. Satu murid mendaftar banyak. Okey, kejap. Teacher tukar dia punya color. Okey. Satu murid boleh mendaftar minimum satu mata pelajaran. Okey. Banyak murid, maksimum dia boleh mendaftar banyak mata pelajaran. Okey. Satu mata pelajaran diajar oleh satu guru. Banyak mata pelajaran, banyak guru. Okey? Ni tengok. Ni adalah atribut kunci. Yang ni atribut apa? Atribut gandaan. Okey? Okey, sekarang ni kita tengok contoh ayat. Okey. Ni ada dalam buku teks awak dah. Pengurusan stok dan inventory alatan sukan amat penting dalam kejayaan sesuatu aktiviti sukan dan co-curriculum. Kekurangan peralatan sukan menyebabkan suatu sukan sukar dijalankan.
Pangkalan data stor sukan mengandungi rekod pelbagai alatan sukan sama ada untuk sukan sekolah ataupun pembelajaran dan pengajaran mata pelajaran PJ. Dalam pangkalan data ini juga maklumat barangan sukan, pembekal, peminjam dan rekod pinjaman yang dibuat oleh semua murid disimpan. Entiti-entiti yang terlibat adalah seperti berikut. Okey, kita kena ada barang. Ni dia punya atribut lah. Okey. Kita ada murid, kita ada pinjaman, kita ada pembekal. Okey. Hubungan ni lah yang perlu untuk kita buat kekardinalan minimum atau kekardinalan maksimum. Okey. Tengok kat sini, teacher dah tuliskan siap-siap dia punya kat sini. Okey, sekarang kita tengok. Setiap barangan sukan boleh dipinjam oleh seorang murid pada satu masa. Satu barangan sukan... sekejap. Ctrl Z. Satu barangan sukan hanya boleh dipinjam oleh satu murid dalam satu masa. Satu murid boleh meminjam satu atau lebih barangan sukan. Okey. Maknanya minimum dia satu, maksimum dia satu dan banyak. Okey. Kita tengok murid dengan pinjaman pula. Kalau kita guna bentuk macam ni kan, kalau teacher panggil dia kaki ayam. Bentuk macam ni, kita tak perlu guna nahak ni. Okey. Dia ada dua jenis cara penulisan kekardinalan. Okey, yang kedua. Seorang murid boleh membuat satu pinjaman atau tidak membuat sebarang pinjaman. Okey. Murid ni maknanya dia boleh membuat satu pinjaman. Satu murid, ni dia punya minimum dia. Satu murid buat satu pinjaman atau tak ada pinjaman. Satu pinjaman ataupun tak ada pinjaman. Dan setiap pinjaman merekod data pinjaman yang dibuat oleh seorang murid pada satu masa. Satu pinjaman direkod oleh satu murid dalam satu masa. Jadi, satu dengan kosong ni kan. Lepas tu satu dengan satu. Maksimum dia satu. Okey. Kemudian kita tengok yang satu lagi. Setiap pembekal boleh membekal satu atau lebih barang dan setiap barang. Okey, kita tengok sini. Setiap pembekal boleh membekal satu atau lebih barang. Okey. Pembekal ni, dia boleh bekal satu atau lebih barang. Banyaklah. Okey. Setiap barang mungkin dibekalkan oleh satu atau lebih pembekal. Okey, satu barang. Okey. Mungkin dibekalkan oleh satu atau lebih pembekal ataupun tidak dibekalkan oleh mana-mana pembekal ataupun hot ni. Boleh? Okey. Dia ada optional dekat sini. Semuanya bergantung kepada teks. Okey. Boleh. Okey, jadi untuk bab ni teacher ajar yang ni sahaja dulu. Cuba ulang semula video teacher dan tengok semula buku teks untuk lebih memahamkan awak. Awak kena usaha sendiri, belajar sendiri. Norma baru. Okey? Okey, kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih.